Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tahun 2. Hari ini kita sambung tajuk yang lepas kita dah belajar, iaitu kelebihan mempelajari Al-Quran. Kelebihan mempelajari Al-Quran. Okey, ini antara kelebihannya. Kalau kita belajar Al-Quran, kita dapat mengajarkan pada orang lain, kita dapat membaca Al-Quran dengan betul, kita dapat solat dengan betul, kita dapat faham apa makna. Kalau kita belajar Al-Quran, kita dapat faham makna-makna Al-Quran, mana-mana ayat-ayat Al-Quran kita dapat baca, yang kita baca. Dan kita dapat juga jadi imam, untuk imamkan solat dalam keluarga ke apa ke. Itu antara kelebihan mempelajari Al-Quran. Juga kita dapat membacakan Al-Quran ketika ahli keluarga kita sakit ke, siapa-siapa sakit. Maksudnya kita dapat dapat baca ayat Al-Quran lah. Okey, ini adalah hadisnya. Kita dah baca yang lepas. Ustazah ulang sikit. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Inilah dia punya point. Point dia kat ni. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Apa maksud dia? Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Okey. Ini antara kelebihan Al-Quran. Al-Quran ialah panduan dalam hidup. Al-Quran adalah sumber pertama bagi umat Islam. Membaca Al-Quran dapat pahala, 1 huruf 10 pahala. Al-Quran menjadi teman di dalam kubur bagi orang yang belajar dan beramal dengannya. Itu dia. Dan orang yang menghafaz Al-Quran dijamin Allah jasadnya tidak disentuh ulat. Itu antaranya kelebihan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Okey, kita sambung kemuliaan dan keindahan Al-Quran. Okey, ini adalah kandungan dalam Al-Quran. Apa-apa tentang Al-Quran, ini adalah tentang Al-Quran. Al-Quran ada 30 juzuk. Al-Quran ni ada 30 juzuk. Juzuk tu apa? Juzuk 1, juzuk 2, itu adalah juzuk dalam Al-Quran. Ada 30 juzuk, ada 604 muka surat. Betul tak 604 muka surat? Betul, 604 muka surat. Ini adalah halaman terakhir Al-Quran, iaitu surah Al-Ikhlas, An-Nas dengan Al-Falaq. An-Nas, Al-Falaq dengan An-Nas. Ini adalah halaman terakhir, 604 muka surat. Ada 604 muka surat, ada 114 surah, betul tak? Okey, surah terakhir adalah surah terakhir adalah surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surah terakhir. Surah terakhir adalah surah An-Nas. Iaitu surah yang ke-114. Surah An-Nas adalah surah yang ke-114. Okey, surah Al-Baqarah adalah yang paling panjang. Betul, surah Al-Baqarah adalah surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah je 2 juzuk lebih 2 juzuk lebih surah Al-Baqarah. 2 juzuk berapa helai? 2 juzuk berapa muka? 1 juzuk 20 muka. 2 juzuk 40 muka. Itu saja surah Al-Baqarah. Itu pun tak habis lagi, masuk juzuk 3 sikit surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah habis kat juzuk 3. Dia adalah surah paling panjang dalam Al-Quran. Ada 6236 ayat. Dan surah Al-Kawthar paling pendek. Berapa ayat surah Al-Kawthar? Ada 3 ayat. Inna a'tainakal kawthar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Okey, hikmah mempelajari, hikmah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang pertama, bila kita belajar Al-Quran, kita baca Al-Quran, dia dapat melembutkan hati, menajamkan ingatan dan menenangkan jiwa. Ini adalah kelebihan ataupun hikmah kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi,
sangat berfaedah untuk kita, sangat bermanfaat, sangat memberi manfaat untuk kita bila kita belajar dan mengajar Al-Quran. Okey? Okey, kelebihan Al-Quran ni bukan sahaja di dunia Bila kita mengajarkan Al-Quran ni, ilmu yang kita ajar, contoh, bukan Al-Quran je, ilmu lain pun sama. Tapi kalau Al-Quran ni lebih besar lah, sebab kita mengajar orang mengaji. Contohnya, kita belajar tentang Al-Quran, kita mengajar orang, kita ajar orang. Contoh macam ustazah, tak naklah bagi ustazah, tak nak bagi contoh ustazah. Contoh seorang ustazah ni, dia ajar mengaji. Dia ajar anak murid dia, dia ajar anak dia Abu lah, anak murid dia Abu. Dia ajar Abu mengaji. Lepas tu dia meninggal. Abu ni memang dah pandai ngaji lah, sebab dia belajar daripada ustazah ni. Jadi Abu ni, bila Abu ajar kepada orang lain, walaupun ustazah dia dah meninggal, pahala dia tetap berjalan. Sebab dia dah ajar, dia dah turunkan ilmu kepada Abu. Abu pula sebarkan kepada anak murid Abu. Anak murid Abu nama Fatimah. Fatimah pun ajar ke orang lain. Pahala dia sentiasa bergerak, pahalanya tu. Walaupun ustazah tu, cikgu tu dah meninggal, dia tetap dapat pahala daripada ilmu yang dia sebarkan, ilmu yang dia sampaikan. Itu antaranya. Ilmu dunia pun dapat lagi kan, kalau ilmu pelajar Al-Quran. Lagilah banyak dapat sangat berfaedah. Sangat bagi manfaat untuk kita. Okey, akibat tidak belajar Al-Quran, hati tidak tenang, hidup tidak berjaya, mudah ditipu syaitan. Hati tak tenang sebab tak ada nur. Al-Quran ni kan nur, iaitu cahaya. Al-Quran ni cahaya untuk kita, cahaya untuk dalam kehidupan kita, dan juga panduan utama. Kalau kita nak buat apa-apa, kita kena rujuk dulu Al-Quran bagi kita. Sebab Al-Quran ni apa? Kalam daripada Allah, kata-kata Allah. Kalamullah. Jadi apa-apa kita kena buat, apa kita kena nak buat, kita kena rujuk Al-Quran. Untuk jadi berjaya dunia akhirat pun, Al-Quran sangat penting. Al-Quran adalah asas utama dalam kehidupan kita. Mudah ditipu syaitan kalau kita tak belajar Al-Quran. Sebab yelah, kita tak tahu apa-apa. Bila kita tak belajar Al-Quran, kita jadi jahil, ataupun dari segi bahasa kasarnya bodoh. Ustazah bukan memaki. Bodoh ni maksudnya tidak pandai, tidak tahu. Jadi senanglah kena tipu dengan syaitan. Syaitan suruh, pergilah buat dosa, pergi buat maksiat, ikut. Tak belajar, macam mana kan? Kalau belajar, insya-Allah Allah jaga. Okey, proses menghayati Al-Quran. Yang pertama, belajar membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Macam awak belajar baca Iqra, lepas baca Iqra, dah lancar baca Iqra, baca Al-Quran pula. Itu antara prosesnya, tingkat-tingkatnya, peringkat-peringkatnya. Okey, belajar baca Al-Quran, lepas tu bertadarus Al-Quran. Bertadarus Al-Quran ni baca Al-Quran lah. Maksudnya awak baca, bukan baca sendiri, baca ada cikgu yang semak, ada ustazah atau ustaz yang semak awak. Barulah awak tahu betul, barulah awak baca betul keseluruhannya. Lepas tu belajar tafsir Al-Quran. Tafsir ni apa? Makna ayat-ayat Al-Quran tu. Ini antara proses macam mana kita nak hayati macam mana kita nak menghayati Al-Quran itu. Kita belajar, kita baca tafsir dia. Tapi kalau kita nak belajar ni, pastikan berguru, takut kita salah tafsir. Lepas daripada kita dah belajar tafsir, ni mengajar orang membaca Al-Quran. Kat sini kita dah boleh belajar, kita dah boleh mengajar orang baca Al-Quran. Ini antara peringkatnya lah. Banyak je cara lain, tapi ini antaranya lah yang dicadangkan. Okey, zon berfikir. Osman berumur 20 tahun, dia tidak tahu baca Al-Quran kerana tidak dapat didikan membaca Al-Quran semasa kecil. Okey, bincangkan tindakan apa yang patut kamu lakukan. Jadi ramai je yang kawan, even ustazah ada je jumpa, ramai je orang yang pernah ustazah jumpa dari kecil memang tak belajar Al-Quran, mak ayah dia pun tak terapkan belajar Al-Quran. Jadi sebenarnya berapa pun umur awak, dah tua ke apa ke, masih tak terlambat untuk belajar Al-Quran. Okey, belajar je. Walaupun awak tak sempat khatam Al-Quran, tak sempat pandai baca, yang penting awak dah belajar. Kalau ustazah akan cadangkan untuk dia pergi belajar lah, walaupun umur dia dah 20, tak terlambat lagi. Okey, ini cuma cadangan je kan.
Okey, itu saja untuk hari ini. Kita akan buat, kita dah habis tajuk ni. Kelas akan datang kita buat latihan, okey, dalam